Anda bersama Profile di dalam rancangan Malam Misteri. Assalamualaikum. Okey, apa khabar? Boleh tak kenalkan diri? Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal ni kan? Okey. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam kenal, salam upah yang baru join. Ni first time kot bersama dengan Brother Fai. Tak ingat lah berapa kali dah. Tak ingat berapa kali, tapi first time. Macam first time, macam pernah. Macam pernah, macam tak pernah panggil Kak Haida je. Panggil Kak Haida. Hai Ataupun, Mimin. ataupun Haida Okey, sebenarnya Haida ni adalah isteri saya lah. Isteri saya. Dialah isteri, dialah sahabat, dialah my girlfriend. Oh, ada bini. Oh, ada. Beliau ni mempunyai banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman yang seram-seram kan? Ke yang kelakar ke yang seram? Campur lah, campur. Kelakar pun ada, seram pun ada. Ya. Jadi pengalaman tu sewaktu di mana tu? Boleh tak bagi intro sikit? Pengalaman tu banyaklah. Selain daripada sekolah, di perjalanan pun ada. Kita boleh kongsi-kongsikan mana yang akak boleh kongsikan, saya boleh kongsikan. Kita boleh share lah dengan semua. Hai Nora Selinda. Kita boleh share malam ni. Apa ni? Jangan tengok ni. Oh. This is mine. Oh, you lain. Okay. Jadi Aida pada malam ni nak kongsikan pengalaman Aida sewaktu bertugas di Sabah ya. Okey, di sebuah sekolah menengah. Di sebuah sekolah menengah di area Sabah lah. Di area Sabah. Okey. Alamak, sekejap. Mungkin untuk permulaan kita share cerita yang mungkin 2-3 cerita. InsyaAllah next nanti kita akan kongsikan lagi cerita-cerita bukan daripada cerita dia akak sendiri, mungkin dari kawan-kawan. Kita boleh berkongsi cerita walaupun dari pendengar-pendengar yang join dengan kita malam ni. Terima kasih diucapkan kepada semua bukan pendengar lagi, penonton. Penonton. Yelah, biasa Profile buat secara audio kan. So malam ni kita buat live nampak muka, jadi bukan pendengar, penonton. Penonton dan pendengar lah. Kan? Dua-dua lah. Dua-dua sekali ya. Jadi okey, Aida boleh mulakanlah pengalaman anda. Okey, ini adalah pengalaman semasa bertugas di sebuah asrama di Sabah. Dan saya pun memang berasal daripada Sabah. Saya berasal daripada Sabah dan Pradufai berasal daripada Selangor. So malam ni kita bergabung 2S. 2S Sabah dan Selangor bukan SS Shock sendiri. Sabah dan Selangor. Okey, kita macam ni. Cerita dia bermula masa tu saya masih di bangku sekolah lagi. Biasalah di pedalaman kan. Kita terpaksa duduk di asrama, menginap di asrama sebab keadaan tempat tinggal dengan sekolah jauh. Masa tu saya menduduki SRP. Jadi tak ada pilihan lain, terpaksa duduk di asrama supaya mengelakkan daripada ketinggalan subjek lah exam. Bermakna
rumah dengan rumah Ida dengan tempat sekolah tu memang jauh lah kalau nak jauh. pulang. Lebih kurang 12 km. Oh, jauh juga. Jadi terpaksa duduk asrama lah. Terpaksa duduk di asrama. Itulah pilihan yang ada. Dengan keadaan jalan raya yang orang Sabah biasa panggil gravel. Jalan gravel. Jalan gravel. Siapa? Jalan hentak berturap. Jalan gravel ni orang Sabah tahu. Siapa orang Sabah yang join memang tahu. Memang tahu punya kan. Orang Sabah tahu. Kalau jalan tar ni orang Selangor. Jangan marah. Kalau jalan aspal pula macam mana? Aspal tu jalan yang berturap lah. Jalan berturap lah. Jalan gravel tu adalah jalan yang tidak berturap. Jalan yang berbatu. Okey. Boleh teruskan? Boleh. Kita share. Masa tu first time duduk di asrama. Pengalaman masih baru duduk di asrama, memang terkapai-kapai lah. Perlu bimbingan daripada warden, perlu bimbingan daripada rakan-rakan yang dah lama menduduki di asrama masa tu. So benda ni berlaku masa malam exam. The first malam exam. Masa tu kita nak malam untuk kita belajar, study lah. Sebab next week kita dah start exam. Masa tu kita berkumpul dalam satu bilik belajar dengan kawan-kawan. Tapi biasa kalau kita belajar last time pukul 10 malam kita dah break lah. Kita dah rehat, kita dah wajib masuk tidur. Oh, jadi kalau pukul 10 malam tu wajib masuk tidur, mana kena tutup lampu lah. Kena tutup lampu. Lagipun kalau pukul 10 malam di Sabah tak sama macam di Semenanjung. Kalau pukul 10 malam di Sabah dah agak, masa tu dah memang agak lewat lah. Mungkin berbeza di Semenanjung. Kalau dalam pukul 10 mungkin kita masih boleh melepak lagi. Tapi kalau di Sabah dalam pukul 10 malam tu memang time sesuai sangatlah untuk tidur, untuk berehat. Masa tu. So pelajar-pelajar asrama wajib masuk bilik masing-masing untuk tidur, untuk berehat. So sebelum masuk bilik untuk tidur, saya dengan seorang kawan lagi nak masuk bilik air. Tempat belajar tu aras bawah, ground floor, bawah sekali. Bilik kita tingkat 1, aras 1. Jadi kita naik Klik. apa tu? Klik. Plop. Bunyi air menitik. Oh, bunyi air. Bunyi air menitik kat bilik air yang ada bocor lah. Mesti ada bocor punya kan. Klik. Plop. Klik. Plop. Kan? Ada muzik gitu lah? Ada. Okey, teruskan. Sound effect Sound effect lah. Okey, lepas tu kita tengah-tengah bersiap nak masuk bilik. Saya dengan kawan jalan beriring. Saya pun cakap dengan kawan lah, Kam, nama kawan tu Kamsiah. Kam, jom kita sama-sama masuk bilik air. Okey, tak apalah, dia kata awak pergi dulu, nanti saya datang kemudian. Awak pergi dulu, nanti saya datang kemudian. Lepas tu saya pun meneruskan perjalanan dengan kawan-kawan lain. Masuk bilik, ambil apa yang patut untuk persediaan ke bilik air. Lepas tu saya terus masuk bilik air masa tu. Basuh-basuh muka, basuh gigi semualah macam biasa. Lepas tu masa dengan basuh muka dekat sinki, memang dengar air bunyi mengalir di bilik mandi. Dengar bunyi air mengalir di bilik mandi. Dalam fikiran saya tu, dia shower ke dia pakai apa? Tak, tak. Masa tu asrama kampung tak adalah shower. Masa tu kita guna air dalam baldi, cedok dengan ni lah. Dia macam kurang macam tu lah. Okey, teruskan. Lepas tu saya pun fikir, okey, Kamsiah ada dalam bilik air, kawan ni ada dalam bilik air. Saya pun meneruskan apa yang patut. Lepas tu dah semua tu saya cakap lah, Kam, aku tunggu kat luar, cakap macam tu. Lepas tu saya pun keluar dekat koridor.
tunggu-tunggu. Dia menyahut tak? Tapi masa tu Kam tak menyahut. Pada saya okey, tak apalah. Yang penting dia dengar lah. Lepas tu saya pun keluar apa tu, dekat koridor luar tu. Sementara tunggu dia, borak-borak dengan kawan-kawan lain yang lalu lalang kat situ lah. Tunggu. Tiba-tiba saya nampak dia berjalan daripada arah kanan. Uish. Saya pun terkejut. Makin lama makin dekat tanya. Kam, kau pergi mana? Tadi bukan kau dalam bilik air? Tanya macam tu lah. Dia kata, aku baru datang lah. Aku baru nak ambil berus gigi, dia kata. Okey, tak apalah. Untuk mengelakkan, untuk berfikiran positif, mungkin air tumpah kot. Cakap macam tu lah dalam hati. Lepas tu tak nak cerita masa tu sebab takut kawan tu takut. Dia tak nak meneruskan untuk masuk bilik air. Okay. So dia pun masuk bilik air. Dia tanya kenapa? Tak ada apalah. Tak ada apa. Ingatkan kau dah masuk dulu. Cakap yang tu. Mungkin aku silap kot. Sajalah cakap yang tu. Tapi masa tu perasaan Aida macam mana? Memang dah cuak lah. Rasa cuak lah. Kenapa? Ada air macam jirus air. Bunyi macam tu lah. Macam air yang sedang digunakan orang tengah mandi. Macam bunyi macam tu lah. Lepas tu kawan pun dia pun berus gigi, basuh muka macam biasa. Bila keluar, dia kata, aku cari engkau dalam bilik. Tapi kawan-kawan bagi tahu kau dah masuk bilik air. Kau berani dia kata. Tak adalah, ingat engkau dah masuk dulu. Cakap macam tu. Bila dah besoknya hari Sabtu, baru saya bagi tahu dia. Dia pun terkejut lah. Dia terkejut. Sebab rupa-rupanya benda yang saya alami tu berlaku pada kawan lain pada minggu lepas. Tapi sengaja benda tu tak dihebohkan, tak diceritakan. Takut penghuni asrama, terutama perempuan macam kita orang lah, takut berpusu-pusu nak keluar asrama. Macam tu lah. Sebab memang asrama tu pun asrama yang lama kan. Asrama ni dibuka pada tahun bila Pada tahun 1974 tak silap. Lama tahun dah. 70-an. Kita tak lahir lagi. Kita tak lahir lagi, dah wujud dah bangunan tu. Tahun 70-an ya. Kalau tak silap tahun 70-an lah. Bermana sekolah tu bersaing dengan asrama tu sekali lah. Apa dia? Sekolah tu dibina bersaing dengan asrama tu sekali kan? Yelah. Sebab itulah satu-satunya pilihan untuk penempatan pelajar-pelajar budak-budak kampung lah untuk bersekolah di situ. Di sini ada Mimin Alibaba kata doppelganger tu kak. Aku tak tahu lah nak sebut apa ni Mimin. Tapi apa maksudnya tu Min? Apa maksud dia? Dia ada istilah dia. Ni istilah-istilah orang-orang mistik. Medical. Jadi okey. Baguslah untuk share. Kita pun nak tahu juga ni. Menyerupai seseorang. Biasalah. Betul lah Mimin, betul lah. Tapi masa tu kita tak nampak wajah dia, kita cuma dengar bunyi sahaja. Kita cuma dengar bunyi sahaja. Arif Suzi baru muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Suzi. Apa khabar? Jadi lepas tu? Sampai situlah dia punya kisah ni, sampai situlah. Kita pun tak panjang-panjangkan sebab mengikut daripada kawan-kawan yang memang dah lama duduk asrama, yang memang dah berpengalaman, memang pesan bila berhadapan dengan hal-hal yang macam tu, benda-benda pelik, jangan terlampau ikutkan perasaan, jangan layan sangat. Sebab ni kita perempuan, dia takut macam tu mudah terpengaruh lah. Bila kita mudah terpengaruh, benda-benda lain yang tak sepatutnya pun akan sentiasa menghantui kita. Macam tu. Bermakna benda ni permainan minda lah. Nak kata permainan minda,
Sebab benda ni akan dialami, tak semua orang mengalami. Mungkin ada sesetengah orang, terutama yang baru duduk asrama, mesti dia akan mengalami. Walaupun benda tu tak menyeramkan sangat, tapi dia confirm akan rasa. Walaupun seimbas orang kata, walaupun orang kata sipi-sipi, dia akan mengalami benda yang macam tu, yang pelik-pelik. Dia akan terdengar, paling tidak pun dia akan terdengar, dia akan ternampak. Macam tu. Itu sebenarnya yang menakutkan tau. Kalau macam saya, kalau saya jadi Haida, kalau ternampak benda macam tu, kembar kita lah, apalah tu kan, demam juga tu saya. Ada juga pengalaman saya macam tu, Prof. Ada juga pengalaman macam tu. Ada juga pengalaman macam tu. Mana awak nampak klon awak? Bukan klon saya, klon kawan saya. Klon kawan saya. Cerita. Ni anak share ni. Tadi tu apa tu, cuma dengar. Yang cerita yang kedua ni saya nampak sendiri. Masa tu di asrama yang sama juga. Masa tu hari Ahad. Masa tu saya dah tingkatan 5 lah, pun duduk di asrama juga. Tapi kita tak ramai lah, sebab kita dulu SPM, dia punya masa exam tu kan jarak-jarak seminggu 2 minggu kan. Jadi yang duduk asrama pun tak ramai. Sebab exam kita dulu kan bulan 12, bulan 11 ke bulan 12. Jadi tak ramai duduk asrama. Cuma berapa orang je yang duduk asrama masa tu. Hari Ahad, kita sedang lepak-lepak dengan kawan-kawan di bilik belajar. So warden masa tu arahkan kita untuk gotong royong lah. Beberapa orang pelajar dah ditentukan kawasan-kawasan mana. Masa tu petang ke ataupun malam ke? Masa tu dah nak masuk asar. Kita tengah lepak-lepak dengan kawan-kawan. Kita pun dah dibahagi-bahagikan masa. Warden kata selepas solat asar, pelajar-pelajar asrama akan ke bahagian masing-masing untuk buat kerja gotong royong lah. Sebelum tu saya dah cakap dengan kawan. Kita hantar barang dulu, buku apa semua. Saya tak hantar buku sebab masa tu hari Ahad saya tak belajar. Saya tak bawa buku pun. Tapi dia bawa buku. Kata dah, saya naik dom sekejap bilik, saya nak hantar buku. Nanti saya turun balik. Masa tu saya dengan kawan tu ditugaskan untuk membersihkan bilik belajar yang tempat kita lepak tadi. Lepas tu dia pun naik, saya pun bersihkan apa yang patutlah sementara tunggu dia. Buatlah kerja-kerja yang ringan-ringan. Bilik belajar tu pun bukannya besar sangat, kecil je. Lepas tu saya pun tengah menyapu. Saya nampak dia di hujung pintu kedua. Dalam bilik belajar tu ada 2 pintu. Pintu depan, pintu belakang. Dan saya nampak dia sedang menyapu di pintu belakang. Tapi yang saya pelik, dia menyapu di tempat yang sama. Di tempat yang sama, tak berganjak dari situ. Tapi biasalah kita tahu kawan kita, dia menyapu, dia main sound effect. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tak adalah kuat macam tu. Nampak di tengah menyapu. Nampak, cuma ada 2 yang pelik. Ada 2 yang pelik. Yang pertama, dia menyapu tak berganjak. Tempat tu juga. Yang kedua, dia tak tengok muka saya pun. Dia tunduk je. Dia membelakangi ke memang mengiring? Dia mengiring. Dia mengiring. Tapi nampak memang macam kawan. Baju yang sama, rupa yang sama semua lah. Rupa. Dia tak tengok pandang saya pun. Saya cuma tegur dia. Bila kau turun? Cakap yang tu. Sebab baru sekejap tadi dia naik, dia kata hantar buku. Jadi Aida tegur dia lah. Tegur dia. Sebab nampak dia menyapu, dah tengah menyapu. Tegur, bila kau turun? Tapi dia tak respon lah. Dia tak respon balik. So dalam hati, tak apalah. Janji aku lepas buat kerja ni, aku nak naik, nak rehat. Lepas tu kita teruskan menyapu.
Lepas tu dah habis semua tu, saya pun tak fikir apa-apa, langsung tak rasa. Tapi masa tu saya tak rasa seram ke, berdiri berlorong ke, tak rasa pun. Lepas tu saya dah habis semua, dia kata, aku naik dululah, dia kata itu. Dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu, dia teruskan kerja dia. Memang menjadi tanda tanya, kenapa dia pandang pun tidak? Pandang pun tidak, tapi dia menyapu tempat yang sama. Dia pakai earphone kot. Dulu kita budak kampung, tak adalah pakai Oh, budak kampung. Hai Fadil Hunter. Lepas tu saya pun naik atas nak masuk bilik. Bila saya sampai dalam bilik, saya nampak kawan yang tadi yang sama-sama dengan saya buat kerja dalam bilik belajar, tengah borak, tengah ketawa dengan kawan dalam bilik. Astaghfirullahalazim. Oh, ya Allah. Macam mana tu? Macam masa tu macam luruh. Macam ya Allah, tak tahu nak kata apa. Apa yang luruh? Macam luruh jantung lah. Jantung rasa nak Kira memang terkejut kau ni lah, terkejut ni. Macam rasa macam daripada ubun-ubun kepala ni dah ada ais batu mengalir, entah muka tu pucat ke, tak tahu nak explain macam mana. Saya berdiri terkedut, berdiri jadi kaku tau depan pintu tau, nampak dia tau. Sebab dia tengah borak, tengah ketawa dengan kawan-kawan. Dalam kepala, siapa yang aku nampak kat bawah? Habis tu siapa yang kat bawah? Lepas tu saya terus datang pada kawan tu, pegang dia. Engkau tak turun tadi ke? Engkau dari mana? Macam tu. Aida pegang gitu, pegang kat mana? Pegang bahu dia lah, takkanlah pegang pipi dia. Oh, ingat kan pegang muka dia, pegang pipi dia. Pasal kita kena nampak. Kau dekat mana ni? Kan? Pegang bahu dia. Kita nak apa, kadang-kadang kita kena tukar suasana sikit lah kan. Daripada seram tu kita buat lawak sikit kan. Tapi rasa jangan meremang. Rasa meremang lah. Jangan main-main, kami ni dalam gelap ni. Jangan. Jadi Aida pegang bahu dia. Kau kat mana ni? Tak tanya, kau dari mana? Dari mana? Kau dari mana sebenarnya? Kau daripada bawah ke? Takkanlah kau cepat daripada aku. Yang aku tahu tadi, yang saya tahu, saya naik pada dia. Naik dulu pada dia, dia masih kat bawah. Okey. Jadi apa lepas tu respon dia tercengang lah. Kenapa sampai macam ni, sampai goyangkan badan dia kan? Sorry lah, aku borak lah tadi. Ingatkan kau belum start lagi. Kau dah buat kerja ke? Dalam muka dengan rasa bersalah lah. Tapi saya dalam keadaan tak tahu nak cerita, nak explain tahu. Nak marah dia ke? Macam masa tu perasaan, masa tu juga aku nak keluar daripada asrama. Aku nak keluar juga, tak macam nak keluar daripada asrama tu. nak keluar. Rasa ui gila. Tapi kalau keluar asrama nak pergi mana? Tak, kalau kita keluar asrama, macam mana kita nak pergi sekolah kan? Yelah, betul lah. Dengan kenderaan pun terhad masa tu, dengan jarak yang terlampau jauh. Lepas tu cakap dengan kawan, kau tahu tak tadi aku nampak di bawah macam kau tahu. Dia kata takkanlah, dia kata kau ni pun kalau buat cerita tu biarlah logik. Macam nak tampar je dia masa tu. Kalau boleh saya heret dia turun bawah, tengok apa yang saya nampak tu, supaya dia nampak juga. Tapi tak turun bawah lah. Sebab saya dah takut. Rasa macam tak pandai nak cerita, nak explain macam mana perasaan masa tu. Kalau saya takut juga. Kalau saya pun saya tak turun bawah. Saya takut. Kalau kita turun bawah, terpacak duduk depan pintu. Kau cari aku. Jangan berpasal. Tak pasal-pasal kan. Memang ya Allah. Lepas tu cerita dengan dia. Tak, ada seorang kakak. Dia kira orang yang warak sikit lah.
cuba engkau relax, dia kata. Engkau cerita dulu. Engkau cerita. Kau jangan terlampau, terlampau ikut perasaan. Memang masa tu saya dah tak tahu nak explain macam mana. Memang terlampau ikut perasaan lah masa tu. Mungkin kalau tak ditenangkan mungkin boleh pengsan ke, mungkin boleh demam kot. Sebab terlampau rasa takut. Itulah. Sebab dah nampak depan mata sendiri. Lepas tu kita tegur pula tu. Nasib baik dia tak jawab. Kalau dia jawab dengan muka yang entah apa-apa, macam mana? Memang ya Allah. Dia benda ni dia suka menyerupai menyerupai untuk menutup dia punya wajah dan rupa bentuk asal dia tu. Dia suka menyerupai dalam keadaan kita tak perasan tau. Lepas tu dia menyerupai orang yang kita kenal. Jadi kita tak perasan pun. Kita tak perasan yang kita tegur tu adalah benda yang makhluk lain. Macam tu. Tapi benda ni bukan saya je mengalami, kawan-kawan lain dekat asrama pun memang ramai yang mengalami benda yang sama kan. Cuma cerita tu tak dihebohkan lah. Sebab kalau dihebohkan memang ramai yang takkan duduk asrama. Ramai yang mungkin berhenti separuh jalan. Macam tu lah. Okey, di sini kita ada komen daripada sekejap. Mana tadi alamak, sorry. Okey, mana tadi? Alamak, dah lari jauh. Boleh cari. Jauh lari ni. Lari Kita ada komen daripada Fadil Hunter. Dia kata, saya pernah alami macam tu katanya. Jumpa someone mirip macam mak dia lah. Waktu tengah malam nak tidur, saya tengok TV dan ditegur benda tu. Zaman sekolah lagi lah. Seram. Memang benda Tapi ni, masalahnya kan, benda tu tegur dia. Benda tu menyerupai macam mak dia. Tapi mak benda, dia tegur. Fadil Fadil Hunter. Seram Fadil. Berdiri bulu roma ni dengar. Seram ke seram. Kalau kita tegur, mungkin kita boleh nilai ni dia yang tegur. Seram. Itu memang seram. Itu memang seram. Tapi benda ni, Brother Fai, dia dua je. Kalau kita tak tegur dia, dia akan tegur kita. Dan dalam masa yang kita memang tak sedar, tak perasan lah maksudnya benda tu adalah makhluk lain. Sebab dia menyerupai orang yang kita kenal. Dia akan tegur kita, kita akan jawab macam biasa. Ataupun kita akan tegur dia dulu. Cuma beza mungkin dia tak akan menjawab. Ataupun dia menjawab tapi dalam cara yang bukan macam orang yang sebenar. Tapi kalau dia tegur kita ni kan, bila dia tegur kita, rasa-rasanya kan, dia ni suara dia macam orang yang sama juga, ataupun berlainan. Macam yang saya pernah dengar lah, ada kisah daripada seorang kawan jugalah. Pakcik ni, dia ni memang ada menuntut lah. Menuntut, dia ada membela si raya kan. Jadi untuk menjaga dia punya kawasan ladang. Dia ni ada ladang. Ada tujuan lah. Ada ladang lah. Ada ladang. Jadi datanglah seorang mamat ni lalu depan rumah dia. Ya, sebenarnya pakcik ni telah pergi ke Kuala Lumpur untuk jumpa anak dia lah di Kuala Lumpur. Jadi yang si mamat ni pun maknanya pakcik tu bukan berada di situ lah. Ya, betul. Mamat ni lalu depan rumah pakcik tu, dia nampak pakcik tu duduk dekat tangga tau. Bila dia nampak duduk dekat tangga, dia tegur lah. Contohlah nama dia Pak Mat, Pak Din lah katalah. Contohlah bukan nama sebenar. Assalamualaikum Pak Din. Pak Din, apa khabar Pak Din? Sihat Pak Din? Bila dia jawab, lepas tu dia tak jawab macam mana manusia biasa tau. Dia orang macam yang sebenar lah. Pak Din dah makan ke belum? Macam tu lah lebih kurang. Itu pada orang yang pengamal yang membela saka lah kan. Tapi biasanya benda-benda macam ni bila kita berhadapan, biasanya kita tak perasan benda tu pun. Dia
jawab cara lain ke, dia punya fizik, dia punya apa tu, reaksi dia macam mana pun kita tak perasan. Tapi bila benda tu kita dah tahu cerita sebenar, baru kita akan flashback balik. Oh, patutlah. Biasa macam tu. Biasa macam tu. Bila kita dah lalui benda, masa kita lalui cerita tu, kisah tu kan, kita takkan perasan. So, kita yakin orang tu kita kenal kan. Lagi-lagi kalau apa tu, orang tu adalah kawan kita sendiri, memang kita takkan perasan langsung. Yang kita tahu, kita akan borak dengan dia. Bila dia tak menjawab, macam kawan saya tadi lah, dia tak menjawab kan, tapi saya langsung tak perasan. Pak A. Hai Pak A. Waalaikumsalam Pak A. Waalaikumsalam. Kata Al-Kandi Muhammad Noor, Mesti Bongster, kes jumpa orang menyerupai ini pernah juga jadi kat saya zaman-zaman tingkatan 2 dulu. Masa perkemahan, kita orang jumpa cikgu dekat koridor sekolah. Kita orang teruskan perjalanan ke asrama. Tiba-tiba cikgu yang kita orang kena simok, cikgu yang kita orang jumpa kat koridor tu tadi ada kat kantin asrama. Kita orang semua pelik lah. Memang benda-benda macam ni memang banyak berlaku di asrama. Memang tak heran lah, memang banyak berlaku di asrama. Lagi-lagi kalau asrama tu adalah asrama yang dah lama, yang kira dah tua lah. Memang sering kali berlaku, tak kira asrama puteri ke atau asrama putra. Benda-benda macam ni memang kerap berlaku. Kita mesti akan lalui. Mesti masing-masing yang pernah duduk asrama, walaupun tak sampai setahun, mesti dia ada cerita tu. Walaupun bukan diri dia mengalami, tapi kawan dia akan share. Saya percaya di tempat asrama yang Aida minat dulu, pasti kawan-kawan lain pun banyak mengalami pengalaman-pengalaman seram kan? Ramai, terutama kakak-kakak yang dah senior lah. Diorang lagi lah, ada yang duduk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Memang pengalaman diorang memang banyak lah. Terutama ada satu kisah lagi, masa tu malam free night. Kita tak belajar lah. Masa tu saya tingkatan 5. Kita masing-masing duduk di lepak dekat koridor. Malam free night. Malam free night. Malam free night tu sebenarnya malam apa tu? Hari Sabtu malamnya. Besok hari Ahad. Memang tak belajar lah. Biasa macam tu. Kalau budak-budak asrama yang duduk asrama, memang dia akan tahu. Malam free night tu adalah malam yang tak ada prep lah, tak ada belajar. So duduk. Buatlah hal sendiri, nak lepak ke, nak tengok TV ke. Jadi dulu kita duduk asrama yang memang asrama desa lah. Kampung, memang tak ada kemudahan-kemudahan macam pelajar-pelajar yang duduk bandar. Masa tu diorat tak oleh pelajar lelaki? Jawab. Kita yang morat dia. Janganlah. Tak ada. Itu asrama dulu kita budak baik tau. Budak baik. Alhamdulillah. Jadi teruskan cerita. Malam free night. Malam free night kita lepak dengan kawan lah. Tak belajar. Nak tunggu paper seterusnya ada 2 minggu lagi macam tu. Alang. Faiz Gas, Pak A daripada The Haunting Cruise. Saya pernah kena masa tu saya lepak dekat bawah, kata ai. Dah terlepas lah Pak A. Boleh scroll. Jauh ni. Seronok berkongsi dengan pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang lain ni, sahabat-sahabat yang lain. Itulah. Mesti ada pengalaman. Kalau tak di asrama, mungkin waktu bekerja. Daripada Panji Sebayan, saya pun pernah jumpa kawan kerja tu. Masa tu kat rumah dia, sambil berbual kat ruang tamu, tiba-tiba terasa nak buang air kecil. So pergi tandas rumah dia. Jumpa pula dia dekat tandas, sedangkan dia dekat atas. Betul-betul macam mana? Lalu tu serupa kot. Macam mana tu? Ngeri siut.
ada macam-macam. Lepas tu saya sambung balik. Okey. Kita tengah lepak dengan kawan-kawan di Sabah ni, Profai. Mungkin ada sahabat-sahabat daripada Sabah yang join dengan kita bersama-sama malam ni. Di Sabah famous dengan B kuasa 2. Tak tahulah, wallahualam lah. Okey. Sekarang B kuasa 2 ni kan kita boleh sebut tak? Kalau ikut kepercayaan lah, kalau ikut kepercayaan orang-orang di Sabah, kita tak boleh sebut secara terang-terang tau benda ni. Dipercayai sekiranya kita sebut benda tu dengan jelas, nama dia, nama penuh dia, malam tu dia akan mengganggu. Itu kepercayaan lah. Jadi kita takkan sebut benda tu secara terang-terangan. Kita akan sebut B kuasa 2. Memang daripada dulu memang kita akan sebut macam tu, B kuasa 2. Memang benda ni sangat famous, sangat terkenal di Sabah. Lagi-lagi masa dulu ilmu-ilmu, ramai yang menuntut ilmu-ilmu yang sepatutnya dia tersalah amal. Tersalah amal pun ya, tersalah amalan pun ya, terlanggar pantang pun ya. Mungkin salah satu syarat untuk dicapai hajat itu pun ya juga. B kuasa 2 lebih kurang macam ni. Lebih kurang ada bunyi ada bunyi. Tapi yang bunyi. yang kita orang nampak tu tak ada bunyi tau. Oh, tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Ni yang moden kot. Dah upgrade. Dah upgrade. Tak, saya cuma tunjuk contoh. Kan? Takkan nak janganlah kan. Adalah tu. Memang ya, dialah tu. Dialah tu. Siapa yang baca tu dia faham lah tu. Itu Al-Kandi Mamano, Misty Bongster. Okey. Ramai kat kampung saya. Banyak. Benda ni banyak dekat belah-belah sana yang menuntut ilmu benda-benda ni lah. Kak Suzy. Saya tak boleh nak scroll lah. Bila scroll nanti dia lari lah. Ada. Pengalaman Suzy bukan di asrama tapi di tempat tugas. Pengalaman ni pula bukan nampak jelmaan tapi dengar suara dari PA system, dari staff tengah cuti sakit. PA system tu tak ada recording system pun. Nah, tu kata benda ni bukan berlaku di asrama saja, di tempat kerja pun ya. Brother Fai, ingat tak? Kita pernah alami benda ni di rumah. Di rumah? Di rumah? Sini? Dia menyerupai anak perempuan. Ingat tak? Oh, ya. Pernah. Benda tu boleh berlaku di mana-mana pun. Boleh berlaku di mana-mana dengan keadaan kita tak perasan. So saya tak ada lagi cerita tu. Tadi tu iklan. Okey. Banyak sangat iklan. Okey, teruskan. Lepas tu kita tengah lepak kat luar. Dalam pukul 9 lebih macam tu lah. Tapi dalam pukul 9 lebih tu, kalau di Sabah memang dah sunyi sepi, lagi-lagi kawasan pedalaman. Memang sangat sunyi sepi. Kita cuma dengar bunyi cengkerik, bunyi katak. Tu je lah yang kita dengar. Tengah kita syok-syok borak dengan kawan, bercerita dengan kawan tu, tiba-tiba lalu satu benda yang agak perlahan, dan kita memang betul-betul jelas nampak bulatan, macam bentuk bulat, tapi belakang dia tu ada macam apa tu, bobola-bobola api kecil. Rendah, dia terbang sangat rendah. Dia terbang rendah? Dia terbang rendah daripada arah belakang. Dia terbang rendah. Lepas tu bukan saya je nampak, yang kawan-kawan lain di situ yang berhampiran dengan saya pun memang nampak benda tu, sebab dia terbang rendah dan perlahan, tak laju sangat. Dia bentuk macam mana tu? Yang jelas
yang kita nampak dia macam bentuk bola sepak tau. Bola sepak, tapi kita di belakang itu ada menyusul macam anak-anak api yang bulatan-bulatan kecil. Kalau apa tu, kalau ikut cerita orang-orang tua dulu, mungkin tu dia punya apa orang panggil kat sini, anak perut. Oh, usus. Usus tu. Dia terbang sangat rendah. Astagfirullahalazim, mak gemang. Tu memang kakak tu pun dah signal, ada seorang kakak tu dah signal, dia kata dia dengan apa, dia signal macam tu lah, supaya kita tak menjerit, kita tak panik macam tu kan. Sebab kalau kita menjerit, wallahualam apa akan berlaku kan. Mungkin ada yang kena histeria. Tapi yang pastinya saya dengan beberapa orang kawan memang demam. Memang demam mas. Lepas tu kita demam sebab nampak benda tu dengan sangat jelas. Lepas tu besoknya malam tu kita tidur berhimpit-himpit. Memang satu katil yang boleh muat seorang, boleh muat 3 orang masa tu. Macam mana tu tadi tu? Tak kira lah, janji kita duduk berhimpit-himpit. Sampai ke pagi? Sampai ke pagi. Astagfirullahaladzim. Memang kita tak ada pilihan, kita tak ada pilihan. Tak berani, memang sakit memang, badan tu. Memang tidur tak tidur lah. Sebab kita memang rasa sentiasa takut kan. Sentiasa takut. Yelah, bila kita dalam keadaan takut tu, macam-macam lah benda kita boleh lakukan. Kita benda yang sepatutnya kita tak sanggup nak lakukan, kita sanggup. Di luar jangka. Ya, betul. Contohlah kan, ini bukan kata hantu lah. Kalau orang kena kerja anjing kan, tiang tu pun dia boleh panjat, padahal sebenarnya dia tak boleh panjat. Kan? Terus dia panjat. Tahu-tahu dah dekat atas. Tahu-tahu dah dekat atas. Itulah. Bila perasaan, betapa uniknya, unik. bila perasaan takut tu menguasai diri. Macam Aida lah kan. Aida perasaan takut tu menguasai diri, boleh tidur satu katil 3 orang. Katil single tu. Lepas tu katil tu pula katil kayu. Masya Allah. Kita tak terfikir katil tu akan roboh ke, jatuh ke, apa semua. Janji kita kumpul dalam satu katil 3 orang. Ni ada berkongsi pengalaman. Apa? Masa asrama dulu pernah fly malam. Wah, tahu. Keluar dari asrama lebih kurang pukul 12, pergi beli makan kat luar, pergi 3 orang ikut shortcut keluar. Masa bilik 2 orang je, sampai bilik kawan yang seorang lagi tengah sedap tidur. Jadi apa ni, alah, dia dah terlepas dah. Tak apa, anda boleh kongsikan pengalaman anda di dalam ni. Jadi cerita tu setakat sampai situ sajalah. Besoknya kita ceritakan pada ustazah, pada warden lah. Kata minta tolong pada anak-anak semua, pastikan you all bila tengah apa period lah, kita kena nasihatkan tengah uzur lah, benda-benda yang korang guna tu, dia kata cuci dengan betul, buang dengan betul, dia kata. Sebab jangan sampai benda tu mengundang benda tu untuk datang. Itu memang setiap kita apa tu ada perhimpunan, benda yang apa, benda-benda macam tu, perkara-perkara macam tu memang kita sentiasa diingatkan lah, sama ada kita warden ke atau kita punya ni. Benda-benda ni dia memang suka benda yang kotor. Betul. Jadi tanggungjawab sebagai seorang wanita kan, benda ni bila dah, jangan dibuang begitu sajalah, sepatutnya dibersihkan. Tak kira lah apa etnik anda, apa bangsa anda sekalipun, apa agama anda sekalipun, benda ni mesti kena bersih. Jadi jangan buang begitu saja. Contoh kan, kalau kata awak tinggal dalam satu rumah, awak tak jaga kebersihan macam tu, awak buang je di belakang tu tanpa awak bersihkan dulu, buang dia punya darah dia kan, awak buang campak je dekat tong sampah. Malam-malam awak dengar apa perasaan awak bila awak tengah tidur, bila dengar macam tu?
masa Brother Faz buat sound efek macam tu tadi kan, saya macam teringat satu cerita kartun lah. Ish. Macam sama je. Ini serius lah. Ini betul-betul kejadian, bukan. Oh, ini bukan cobaan. Bukan cobaan. Bukan cobaan. Okey. Aduh. Ini adalah cerita Iskandar. Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berlaku di asrama masa waktu persekolahan, waktu masih bersekolah. Satu kisah lagi, dah bekerja masa tu. Saya bersekolah di tempat yang sama dan sempat bertugas di sekolah yang sama juga sebagai penyelia asrama. Masa tu kita pejabat pentadbiran dengan bilik pengetua fikir-fikir ni penongkanan agak jauh lah. Jadi untuk kita senang berhubung dengan kita punya ketua, kita punya majikan ni, setiap bilik kan ada intercom. Masa ni berlaku pada cuti sekolah bulan 12, agak panjang lah. Sekolah masa tu memang sunyi sepi, yang cuma ada kaki tangan macam kita orang lah, bukan guru. Memang sunyi sepi. Waktu tu berlaku pada tengah hari. Intercom berbunyi di office. Setiap kali intercom berbunyi, kita akan tahu bilik nombor berapa yang buat panggilan. Contoh bilik pengetua akan nombor 001, bilik penolong ni sampai pejabat kita 008. Yang tertera dekat intercom 003. 003 adalah bilik penolong kanan hal ehwal murid, PKM. Mula-mula saya terkejut lah. Intercom dalam bilik HEM dah okey ke? Tapi sebelum tu sempat jawab hello. Kita pun pelik sebab masa tu cuti sekolah. Ada jawapan tak? Tak ada. Mungkin pada fikiran saya, mungkin talian terputus. Mungkin HEM cuma nak pastikan yang dalam pejabat ada pegawai, petugas. Mungkin dia nak minta tolong ke apa. Tapi fikiran saya masih positif lah. Letak. Lepas letak, dia berbunyi. Kawan lain sambut. Dia kata, Kak, dari bilik HEM lah. Dia kata, bilik HEM dah okey ke? Itu yang agak pelik tadi. Mungkin dah okey kot. Dia kata tu. Dia pun jawab. Dia jawab tak ada yang respon. Hello? Macam tu lah. Lepas tu tak ada juga yang jawab. Lepas tu kita letak lagi. Lepas tu selang beberapa minit, dia bunyi lagi. Dia bunyi dalam bilik yang, daripada bilik yang sama. Jawab lagi. Hello. Hello. Lepas tu 7 kali lah. 7 kali dia berbunyi. Ke-7 ada seorang ustaz datang. Kebetulan datang. Lepas tu kita cakaplah dengan ustaz, boleh tak tolong? Kenapa? Boleh tak ustaz tolong tengokkan dalam bilik HEM? So, kita pun dah rasa lain macam. Kenapa sampai buat panggilan 7 kali tapi tak ada yang bercakap? Tapi kenapa HEM tak datang terus? Sebab kebiasaannya HEM bila dah buat panggilan sekali, kita jawab, dia terus datang. Sebab jarak daripada pejabat kita dengan HEM tak adalah jauh sangat pun. Tapi kita memang tak datang. Kenapa hati saya dengan kawan tu berat hati nak pergi HEM? Mungkin Allah dah gerakkan hati itu kot. Lepas tu cakap dengan Ustaz, boleh tak tolong temankan kita orang pergi pejabat HEM? Kenapa? Dia kata intercom bunyi lah Ustaz, dah 7 kali bunyi tapi tak ada pun yang cakap Cikgu Azmi ada ke? Masa tu fikir HEM lah, cikgu ni ada ke? Dia kata bukan dia balik kampung ke, balik Sandakan rumah dia. Mungkin datang sekejap kot, cakap macam tu. Kita pun masih lagi berfikir positif lah. Lepas tu kita pun gerak dengan ustaz tu. Saya, kawan seorang dengan ustaz tu pergi bilik HEM.
Nanti apa tadi Ham balik sekejap? Balik rumah dia di Sandakan. Yelah, tapi Aida kata tadi dia balik ke sekolah sekejap. Tak, mungkin dia datang sekolah sekejap atas urusan-urusan sebelum dia balik ke Sandakan lah maksudnya. Sebelum balik ke Sandakan. Okey. Dia mungkin datang ke sekolah sekejap untuk ambil barang ke, mungkin ada urusan pentadbiran ke. Itu untuk fikiran yang positif lah. Okey. Lepas tu kita gerak ke bilik Ham. Bila sampai di bilik Ham, grill dia bermangga, pintu dia berkunci. So siapa yang buat panggilan? Okey, tapi kita okey, tak apa. Mungkin ada talian tak okey kot. Okey, kita masih positif lagi. Masih positif lah. Tak nak fikir macam-macam. Lepas tu okey, ustaz tu kata okey, nak confirm kalau berani kita buka bilik tu. Okey. Oleh sebab ustaz tu ada, kita beranilah. Ustaz masuk dulu. Kita nyusul kemudian. Ustaz tu pun masuk. Buka, dia pun masuk. Dia masuk, kita tunggu kat luar. Ustaz tu angkat intercom tu atas meja Ham. Dia angkat. Dia nampak wire yang sepatutnya sambung dengan badan intercom tu tak bersambung langsung. Habis tu kenapa boleh panggil daripada bilik tu? Kita bila tahu, kita memang dah lari, kita tinggalkan ustaz tu macam seorang je. Terus meremang di rumah. Memang tak boleh buat bincang ni lah, meremang tu. Sebab kita dah banyak positif tau. Kita banyak positif, tak nak fikir macam-macam. Tapi bila ustaz tu angkat badan intercom dengan wire tak bersambung, habis tu macam mana boleh bunyi? Kalau dia bunyi sekali, kita boleh accept. Oh, mungkin talian kot, tersalah talian kot, kan? Sebab yelah mungkin ada masalah technician ke apa kan. Tapi 7 kali memang tak logik. 7 kali dari panggilan yang sama, bilik yang sama, tapi talian wire tu tak sambung. Memang ya Allah. Kata Al-Kandi Muhammad Noor, kata Missy Monster, katanya mekanik punya makhluk kot. Itulah upgrade dah tu. Dia upgrade. Dia pun sekolah juga. Dah benda tu berlaku dekat sekolah kan. Macam kata Diva AA, kau sekolah ke tak? Mungkin dia terlebih sekolah kot, dah tingkatan 7. Sebab sekolah dulu sampai tingkatan 6 je. Dia terlebih sikit tingkatan 7. Tu yang sampai boleh tukar-tukar intercom tu. Itulah pasal. Memang seram gila. Memang sekolah tu memang daripada asrama sampai sekolah memang dia rare lah. Memang rare. Kalau saya tak silap, sebelum saya transfer ke sini, kita pernah buat hunting kat tempat tu kan? Yes, betul. Kita pernah buat hunting kat situ. Kita pernah buat hunting kat situ, tapi memang serius saya cakap. Ini bukan cubaan Bukan. Serius saya cakap, tempat tu memang menyeramkan, terutama pada waktu malam. Kita pergi waktu petang survey kan. Itu pun dah seram kan. Bila kita pergi waktu malam, tempat tu double triple seram. Sebab lampu dia malam tempat tu kan. Lepas tu kawasan dia tu memang menyeramkan lah. Dengan suasana dia suram. Dengan suasana dia kan. Memang seram. Salah tingkatan 8 je ajar WO je. Saya tu kurang tingkatan. Tingkatan 8. Tinggi sangat tu. Tu mengalahkan PhD tu. So, Aida. Ya. Aida pernah duduk di quarters asrama tu kan? Pernah. Okey. Apa kata Aida berehat dulu sementara saya nak ceritakan satu lagi kisah. Boleh. Aida nak minum dulu. Aida ingat balik apa kisah-kisah pengalaman seram Aida sewaktu tinggal seorang diri di quarters asrama. Itulah, Kak pun rasa haus juga ni. Tengok Brother Fai daripada tadi minum je. Kopi dah pun habis. tertelan lah juga. Boleh buat lagi. Buat lagi? Wah, ni tak aci ni.
Sementara saya nak cerita lagi satu ni kan. Okey. Nanti apa-apa kita jumpa lagi. Belum lagi. Rehat dulu. Oh, rehat. Nanti ada saya rehat. panggil lagi. Okey. Boleh. InsyaAllah. Tengok tengok okay. Iskandar Ibrahim. Dia pun suruh rehat dulu. Fikir dulu. Fikir flashback Ingat balik apa yang terjadi. Ini kena buka buku sejarah ni. Baik aku baca buku sejarah. Dah sebutlah kisah. Satu cerita. Kali ni kita bercerita. Saya bercerita dengan apa tu, biasa orang dulu-dulu bawa apa? Gurindam. Macam mana? Bercerita dengan cara bergurindam. Gurindam. Kita tukarlah malam apa misteri-misteri macam ni supaya bulu roma tu tak adalah meremang cacak. Itulah. Ada part-part tertentu tu kita buatlah macam lawak-lawak sikit kan. Betul. Jadi Aida, iklan betul. okey. Aida boleh rehat dulu. Silakan Aida. Kita kali ni kita dengar ini orang kata season yang kedua. Ada siri ada siri. Siri yang kedua perkongsian daripada Aida. Sebenarnya Bro5 penat. Apa ni? Kau ingat cerita ni tak penat Aku penat tak? Tapi untuk korang kan. Rela berkorban apa saja. Yes. Semangat. Sebab anda para penulis ni pun bersemangat untuk kongsikan kisah-kisah, tak kira lah daripada segi kisah fiksyen ataupun kisah pengalaman yang sebenar kan, dalam bentuk penulisan. Dan Brother5 kongsikan kisah ini, kisah-kisah daripada anda ini dalam bentuk audio dan juga video. Okey Aida, dah bersedia untuk pengalaman Aida? Okey, kali ni pengalaman Aida semasa bukan menginap, menetap di quarters di sekolah yang berasrama yang di Sabah tu lah. Okey, Aida mula bekerja di sekolah tu sejak tahun bila? Sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000? Sejak tahun 2000. Okey, sejak tahun 2000. Jadi tapi masa tu masih duduk rumah sendirilah. Selepas arwah mak meninggal baru berpindah ke quarters guru. Sebab jarak dekat dengan tempat kerja. Itu memudahkanlah. Tapi sebenarnya kisah ni bukan daripada kisah yang saya alami sendirilah. Saya cuma kongsikan saja. Ini adalah pada kisah daripada kontraktor dulu yang pernah menumpang di flat tempat saya menginap, tempat saya duduk tu. Sebab tempat flat yang saya duduk tu ada 4 tingkat. So tingkat arah 1, arah 2 ada penghuni. Tapi start aras 3 sampai aras 4 tu memang tak ada penghuni. So kontraktor tumpang duduk situ sebab diorang tengah buat kerja-kerja pembalikan flat guru masa tu. Jadi cerita ni saya kongsikan daripada kontraktor yang tengah buat kerja kat situ lah. Masa tu saya duduk seorang lah. Duduk seorang di quarters guru. Okey. Pada pagi tu sebelum nak pergi kerja, biasanya pekerja-pekerja kontraktor ni dia akan start bekerja dalam pukul 8. Sebelum pergi kerja memang diorang dah start. Tapi masa tu bila saya turun kerja, diorang tak ada lagi lah kat bawah tu. Tak ada lagi kerja-kerja untuk baju semen lah. Lepas tu pukul 10 saya balik ke quarters.
Lepas tu berjumpa dengan ketua kerja kontraktor tu. Lepas tu dia tanyalah, cikgu, cikgu dah lama duduk sini ke? Dia tanya macam tu. Kata, lama tak lama lah, kenapa cik? Tanya macam tu lah. Tak ada apa, dia kata. Atas tu memang sebelum ni tak ada orang ke duduk, dia kata. Memang tak ada, kata memang dah lama lah, memang tak ada apa yang duduk sebelum ni. Tanya dia kenapa? Tak adalah, mungkin perasaan kot. Saya dah jadi tanda tanya kat situ. So dia kata mungkin perasaan kot. Saya dah memang tahu benda tu. Sebab sebelum kontraktor tu dah memang dengar desas-desus apa, tapi tak pastilah cerita tu betul atau tidak, tapi memang dengar cerita kabar-kabar angin adalah. Lepas tu tanya juga, kenapa cik, ada masalah ke? Tak adalah, dia kata semalam masa bunyi bising-bising dalam pukul 2-3 pagi tu, cikgu tak dengar apa-apa bunyi ke, bising ke apa? Tak dengar pula cik, sebab saya dalam bilik. Kenapa cik? Kita turun semalam, dia kata pukul 3 lebih pagi, pukul 4 macam tu lah. Saya kata kenapa cik? Dia kata tak boleh lah duduk kat situ. Dia kata tak apalah, start pada sekarang kita tumpang je lah bawah ni. Sebab bawah tu ada ground floor, boleh duduk lah. Cuma kawasan tu kawasan terbuka lah. Memang tak selesa lah untuk duduk, menginap, tidur apa semua memang tak selesa. Tapi diorang lebih sanggup duduk di situ daripada meneruskan tinggal menumpang di tingkat 4 tu. Tanya-tanya pakcik tu lah. Dia kata sebenarnya dari start kita tinggal, seminggu yang lepas pun dia kata kawan-kawan saya dah ada yang mengalami benda yang pelik-pelik lah. Tapi kita masih boleh terima. Cuma semalam tu dia kata kita memang tak boleh lah teruskan duduk situ. Dia kata kenapa cik? Cerita lah, cakap cerita kan. Dia kata kawan saya, dia kata dia bangun-bangun tidur, dia dah dalam tandas, dalam bilik tandas tu. Dia sedar-sedar je di dalam bilik tandas. Dia sedar-sedar dia dalam tandas. Uish. Tu satu kawan dia, kerja dia lah, orang bawahan dia. Bukan dia sleepwalker ke? Sleepwalker kan? Logik juga. Okey. Tapi tak sampai hati lah nak cakap jantung kan. Sebab tengok muka pakcik tu memang bersungguh-sungguh lah. Kawan dia seorang lagi tidur dalam dekat dapur. Semua tidur kawasan ruang tamu. Dia kata kita semua tidur di ruang tamu. Tidur ramai-ramai lah. Tapi dia kata kawan seorang tu, dia kata dia sedar-sedar dia dah dalam dalam tandas. Seorang kawan dia lagi sedar-sedar dah di dapur. Benda ni dia kata bukan sekali dua, dia kata. Bukan sekali dua. Kita takutlah besok-besok dia kata kita bangun-bangun kita dah atas bumbung. Masa saya dengar dia kata bumbung tu macam lucu pun ada juga. Kan? Rasa takut pun ada juga. Jadi itulah dia kata selama cikgu duduk sini tak rasa apa ke, dia kata. Tak beranilah nak cakap dengan dia macam-macam kan. Nanti kita pun jadi takut sebab masa tu memang saya duduk seorang. Itu pengalaman daripada kontraktor yang menginap kat situ. Lepas tu dia orang tak dibenarkan duduk di bawah di ground floor tu, tak dibenarkan duduk situ sebab macam terlalu memang tak sesuai lah. Dipindahkan di blok kayu yang di kawasan sekolah, tapi tak ada pelajar. Blok kayu tu tak ada pelajar yang guna lah. Diorang pun duduk situ. Pun kes yang sama juga. Itu lagi lah teruk. Sebab ketua kerja dia serta-merta berhenti. 3 orang pekerja tu serta-merta berhenti. Sebab dia kata malam pertama dia orang duduk kat situ, dia orang ternampak tangan saja bawa pelita. Hantu lilin ke? Tahu lah. Agaknya kot. Hantu lilin ke, hantu pelita ke. Masya Allah. Memang kawasan tu gelap. Tapi mungkin dia nampak tangan saja. Tangan saja.
Tak ada jasad, tangan saja yang bergerak. Lilin tu ada piring? Tak tanya pula. Kalau tak boleh juga jadi lagu. Itulah. Kan? Tapi seram ah. Oh. Dia tak cerita pada kita lah. Dia tak cerita pada saya, tapi dia cerita pada pengetul. Kenapa dia berhenti kerja. Dia berhenti serta-merta dengan 3 orang lagi. Sebab malam tu dia orang tengah-tengah tidur. Ada benda yang datang dengan bawa lilin ke kereta ke. Apa tu? Tangan saja yang bawa. Tak ada jasad. Tapi seram ah. Memang kita pun macam betul tu. Macam tak percaya, tapi dia bercerita tu sebab pakcik tu bekerja dengan syarikat tu dah berbelas-belas tahun. Dia kata, saya tak pernah mengalami benda macam ni tuan. Dia cerita pada kita punya pengetua lah. Saya tak pernah mengalami hal-hal yang macam ni. Kalau ada pun dia kata tak adalah sampai macam ni. Dia kata daripada flat, dia kata dia kejarnya kita sampai rumah papan tu. Dia cakap macam tu. Tak tahulah dia kejar ataupun benda tu memang ada kat situ lah. Tapi itulah apa pertama kali lah saya dengar. Saya dengar yang apa nama tu, nampak tangan dengan lilin je bergerak. Itu pertama kali saya dengar tu. Itu pun first time kita dengar juga. Dia cerita macam kita pun bercerita sesama kita, macam boleh percaya ke? Boleh logik ke? Itulah cerita tu. Tapi selepas beberapa bulan cerita tu dah tenggelam. Sekolah tu mengadakan program kelab untuk bermalam di sekolah. Biasa budak-budak ni ada program perkemahan. Tapi program perkemahan tu dibuat di kawasan berdekatan dengan blok papan tu lah. Sekolah papan tu. Cikgu penasihat yang mengiring budak-budak tu pun cerita benda yang sama. Malam terakhir dia kata, masa kita tengah bawa budak-budak ni buat unggun api, kata baru dalam pukul 9 lebih. Dia kata saya masuk blok papan tu nak ambil barang. Bila dia berdiri, daripada ambil barang, dia berdiri, dia ternampak benda tu di bahagian belakang. Benda apa tu? Yang pakcik tu pernah cerita. Dia nampak tangan je bawa lilin, tapi perlahan lah dia kata. Masa tu dia kata, saya rasa saya tak pijak tanah kot lari, dia kata. Cikgu tu cikgu lelaki, dia cerita. Seram. Jadi benda tu kita percaya sebab bukan seorang je bercerita. Cikgu yang tu pun bercerita. Lepas kejadian tu, malam tu pukul 12 lebih, beberapa orang pelajar perempuan kena histeria. Kita ada ni Zulfaizal Zubil. Zulfaizal ni dia adalah, orang kata dia ni sebagai fans paling kuat lah. Orang kuat yang menyokong pergerakan channel YouTube Malam Mistik Profile. Apapun, Rifai ucapkan terima kasih kepada Zulfaizal kerana sentiasa bagi support dalam mengetengahkan kisah-kisah seram ni. Buat tabik sama lu. Okey? Takkanlah terima kasih je kan Zul. Alah, apa cerita? Ada insya-Allah. Doakan apa channel Malam Mistik Profile ni dapat monetize nanti. InsyaAllah ada lah tu. InsyaAllah, amin. Terima kasih kepada yang support, yang sentiasa tak putus-putus bagi kerjasama. Untuk pengetahuan anda kan, sebenarnya logo Malam Mistik Profile ni adalah ciptaan Aida. Dia yang cipta Malam Mistik Profile punya logo.
bukan kaling-kaling. Pandai sebut kaling-kaling Saya tak pandai dalam apa cerita-cerita gabungan lumbung idea lah, gabungan idea. Mana-mana kalau boleh kita buat plan yang sedikit daripada yang dulu pun jadilah. Okey Aida, ada satu lagi kisah di kuartus asrama tu yang saya nak sangat Aida kongsikan. Sebelum rumah kuartus tu Aida duduk, ada seorang guru kan duduk di situ kan? Ingat tak? Mana? Sebab apa tu, banyak juga kisah-kisah dekat kuartus. Oh, yang tu. Ingat tak? Oh, tapi rumah yang saya duduk tu sebenarnya tapi wallahualam, kita tak tahu sama ada berpunca daripada tu atau memang tempat tu memang rare lah rumah tu kan, sebab dah lama tak ada penghuni sebenarnya. Rumah yang saya duduk tu dah lama tak ada penghuni. Kita tak katalah yang itu adalah apa ni roh cikgu yang yang sebelum Aida duduk rumah tu. Tapi apa ni, ini cerita ni mungkin kebetulan, mungkin benda ni bila rumah tu bila dah lama tak diduduki, macam-macam lah benda yang masuk kan. Betul. Jadi Aida cuba nanti Aida ada kongsikan kisah ni. Masa tu selepas waktu maghrib. Selepas waktu maghrib, saya pun baru selepas solat masa tu. Daripada awal, masa balik pada kerja dalam pukul 5 lebih tu, memang saya ada perasaan pelik dalam rumah tu. Sebab apa tu, lipas berkeliaran. Orang tu kata dulu kalau lipas berkeliaran tanda nak ribut, wallahualam lah. Tapi pada saya, mungkin betul lah nak ribut kena hujan kan. Risau juga sebab masa tu memang duduk seorang. Tak, saya dengan anak-anak masa tu. Anak-anak. Lepas tu, yang ni yang berdiri depan pintu dapur yang tu pun benda tu jugalah. Tak apa, kita gabungkan. Benda yang sama. Benda yang sama juga. Ni adalah time kita dah tidur lah. Bukan lepas maghrib. Yang tu yang lain. Tu lain. Tapi yang paling pada saya paling seram dan anak sendiri nampak benda tu. Masa kita tidur malam dalam pukul 2 lebih. Kita tidur dekat ruang tamu sebab kita sambil tengok TV masa tu. Tapi anak-anak dah tidur lah. Semua dah tidur. Cuma anak sulung lelaki masa tu masih tak tidur lagi. Dalam keadaan nak kata samar tak samar sebab betul-betul kita nampak benda tu. Cuma kita tak tengok dia betul-betul berhadapan sebab kita takut benda lain akan berlaku. Saya nampak benda tu berdiri menghadap kita orang yang tengah tidur dengan kain yang lusuh tapi kaki tak jejak lantai. Memang demi Allah, memang ya Allah. Kain yang lusuh tapi kain dia memang lusuh. Kain putih. Tapi lusuh yang memang dah lama sangat. Kain tiga dia macam mana tu? Bentuk dia macam mana? Bentuk dia seperti perempuan ke ataupun? Yelah bentuk perempuan tapi kita tak nampak sampai atas sebab kita tak kita buat, saya buat macam ni tau. Sebab supaya saya tak nampak secara terang-terang benda tu. Tapi nak kata kabur, memang jelas nampak kain dia lusuh. Ya memang kain dah lama sangat. Kain tu macam kain yang dah nak reput. Macam tu lah. Tapi memang jelas benda tu tak jejak lantai. Nampak tak rupa dia? Muka dia? Masa hampir-hampir
nak hilang benda tu, kita nampak sekejap je muka dia dalam keadaan yang macam sedih sangat, macam memang pucat, tapi muka dia macam mana nak cerita, dia macam nak minta, macam ada perasaan simpati pun ada, muka yang sedih sangat-sangat macam tu, macam keadaan yang dia nak memberitahu kita yang dia dalam keadaan sedih ataupun susah hati ataupun dalam keadaan yang tak terurus, keadaan dia macam tu. Tapi kain dia sangat-sangat lusuh. Memang kain yang dah lama, kain putih memang ketara lah kalau kain tu lusuh dengan apa color dia terang macam tu kan. Macam kain yang nak mereput tu, macam tu lah. Lepas tu tak lama pada tu tombol pintu kita digoyang beberapa kali sampai anak lelaki pun takut. Tombol pintu mana? Nak keluar. Nak keluar daripada ruang tamu lah maksudnya. Daripada ruang tamu kita nak keluar lah. Nak turun, nak keluar pergi mana-mana. Tombol pintu tu digoyang habis-habisan. Agak-agaknya perkara tu berlaku dalam pukul berapa? Dalam pukul 2 lebih. 2 lebih pagi. Pukul 2 lebih pagi. Bayangkan tuan-tuan semua, pukul 2 lebih pagi tombol pintu bergocang, orang nak masuk. Kalau tombol pintu saja digoncang, digoyang macam tu, mungkin kita boleh fikir pencuri. Kita boleh buat andaian pencuri, tapi yang saya rasa macam ya Allah ya Rabbi, sebab benda tu kita dah nampak. Benda tu kita dah nampak. Memang sangat-sangat menakutkan. Memang Astaghfirullahalazim, anak pun masa tu, tapi kita tak ada pilihan. Kita kena duduk situ sebab berbanding kalau kita berpindah ke tingkat atas lagi, kita pun tak tahu. Dan syukur Alhamdulillah Allah lindungi sehinggalah kita keluar daripada tempat tu. Anak-anak tak ada yang kena histeria ke, kena gangguan ke, terkena benda-benda pelik ke. Alhamdulillah Allah lindungi. Sebut pasal tombol pintu diputar-putar ni kan. Masa saya berada di sana, di quarters tu juga pernah alami. Sempat berada bermalam di quarters tu kan? Saya sempat masa tu lebih kurang pukul 2 lebih pagi juga kan. Tapi yang betul-betul menakutkan masa tu, anak-anak kita ni semua balik ke kampung. Kan, anak-anak kita semua balik ke kampung. Jadi tempat nenek dia lah. Jadi masa tu cuma tinggal kami berdua saja. Yang menakutkan, malam tu kami tidur di bilik. Kami tak tidur di ruang tamu, kami tidur di bilik. Hanya kami berdua saja di dalam rumah. Okey? Hanya kami berdua di dalam rumah. Jam 2 lebih pagi. Pintu bilik kami, tombol pintu bilik kami diputar. Saya kejut Aida. Dah, ada siapa ke rumah kita? Aida cakap, "Buat tak tahu je bang. Buat tak tahu." Betul kan? Buat tak tahu je bang. Jangan layan bang. Baca apa yang patut. Itulah satu je pengalaman yang saya alami di rumah tu. Tapi memang betul, kawasan tu memang keras. Memang sangat-sangat. Memang sangat-sangat. Pernah sekali masa tu rumah tu bersebelahan lah. Rumah yang saya duduk dan rumah sebelah lagi. Tapi rumah yang sebelah lagi tu belum ada yang duduk lagi lah. Maknanya masih kosong. Masa tu malam, saya nak ambil barang dekat koridor luar.
Tapi memang sebelum itu saya tak diberitahu, memang ada yang memberitahu rumah sebelah tu akan ada cikgu yang akan duduk, yang akan tinggal kat situ. Jadi saya tak kisahlah, tak apalah siapa-siapalah yang duduk. Sekurang-kurangnya ada kawan kan. Masa saya ambil barang yang dekat koridor tu, saya terdengar orang menyanyi dekat rumah sebelah yang kosong tu. Saya nampak rumah tu ada lampu. Lepas tu saya dengar orang menyanyi. Suara lelaki menyanyi lagu dulu-dulu. Kalau tak silap lagu yang dibawa tu lagu slam. Lagu slam. Dan saya kenal suara cikgu tu. Saya kenal suara cikgu yang menyanyi tu. Saya boleh cam dia siapa. Tapi saya tak ambil kisah. Pada fikiran saya, oh mungkin cikgu ni dah masuk kot petang tadi, kita tak perasan kan. Okay, tapi tak apalah, Alhamdulillah lah dah ada kawan. Syukur Alhamdulillah. Lepas tu besok pagi pergi sekolah, kebetulan cikgu yang memang saya kenal, yang memang saya cam suara malam yang tu menyanyi tu, saya tanya, cikgu duduk rumah tu bila start, bila? Gitu. Rumah mana? Alah, rumah sebelah tu lah. Cakap tu, cikgu duduk situ dah kan? Cikgu dah start duduk ke? Mana ada, dia kata, rumah tu tak baiki lagi. Macam mana aku nak duduk, dia kata. Tapi dengar orang nyanyi lagu slam lagu slam. Lepas tu saya kreket lah juga. Krik-krik. Cuak rasa. Oh, cikgu tak duduk lagi ke? Ke cikgu bersihkan rumah tu? Belum, dia kata. Aku tak naklah duduk kat situ selagi tak dibaiki. Dia macam ni kan? Cikgu tak duduk lagi. Tak apalah. Tu, muka macam mana tu? Muka sedih ke? Muka macam mana? Tak apalah. Tapi takutlah kan? Garanti lah takut. Tu bukan takut sikit tau. Tu bukan takut hujung kuku tau. Takut besar. Memang Allah je lah yang tahu keadaan masa tu. Sebab dia bagi tahu dia tak masuk lagi, belum start simpan barang pun belum. Tu yang jadi pelik tu. Kenapa boleh ada suara menyanyi dengan petik gitar? Tapi memang jelas lah, memang jelas. Lepas tu yang saya nampak, rumah tu dah ada lampu. Tapi memang tak nampak orang lah, cuma dengar suara menyanyi lah. Lepas tu saya bagi tahulah kawan-kawan, tapi jangan cerita dengan cikgu tu, nanti dia tak duduk pula. Jangan sampai cikgu tu tahu. Nanti kalau dia tak duduk, tak adalah kawan kan. Kalau dia tahu kan, besok saya nak pindah lah. Saya dapat tawaran lain. Saya dapat tawaran lain, saya nak pindah lah. Betul kan? Saya tak nak dengar lagu slam malam-malam. Padahal lagu slam bagus. Lagu slam sedap. Kan? Apalah benda tu kan. Nasib baik saya dengar lagu slam. Saya tak dengar lagu Jet Semut. Itu lagi scary. Itu lagi scary. Jet Semut. Nasib baik bukan lagu tu. Tapi nasib baiklah lagu tu tak keluar lagi time tu. Cuba nyanyi lagu Jet Semut. Jangan kejam. Jet Semut, apa sakit naik atas. Ada bakat lah. Ada bakat. Jangan. Ada menyahut nanti. Hei, jangan. Mulut. Jadi Aida, itulah antara pengalaman yang itulah. Aida pernah pernah alami lah di podcast tersebut lah. Jadi Aida, nampaknya sampai sinilah saja kita rasanya dah lama bercengkerama di bawah bulan purnama, Masalahnya mana saya ada tak nampak bulan. Lampu minyak tanam pun tak ada, tapi flying saucer. Yang confirm kopi mesti ada. Kopi memang sedap lah kopi ni.
Kopi apa? Kopi apa? Al-Jibrun Lapitul Kokam nama dia. Nama kopi dia. Okey? Dia sebut kena ada makhraj. Al-Jibrun Lapitul Kokam. Macam dia ada taranum dia tu. Itu taranum bayati ke hijau campur lah. Campur lah. Boleh lah. Jadi sampai di sini sajalah perkongsian kami pada malam ini. Terima kasih Haida kerana sudi meluangkan masa dalam live ni lah. Dan juga tak lupa juga terima kasih kepada semua para admin daripada page-page Kisah Seram, kepada anda supporter yang mendengar dan menonton kisah-kisah seram daripada Brofile. Okay? Sebagai pengakhir kata, jangan lupa subscribe channel YouTube Malam Mistik Brofile. Ya? Tekan butang loceng untuk mengikuti perjalanan dan pergerakan channel Malam Mistik Brofile, dan setiap kisah bagilah komen, okey? Dan share juga kepada rakan-rakan anda channel Malam Mistik Brofile. Aida, ada apa-apa ucapan tak untuk penonton? Terima kasih kepada Brofile sebab jemput saya untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat lain, sama-sama berkongsi dan share cerita. Yang lain pun kita baca ada juga cerita yang hampir sama. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan dan sahabat-sahabat. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita boleh share macam-macam cerita lagi. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Jaga diri dalam tempoh PKP ni. Kita jaga kita insyaAllah. Kita sama-sama sebut pisau. Okey? Okey, boleh. Okey. Kepada anda nak tahu, ini trademark Malam Mistik Brofile. Peace, no war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagilah. Pagi tu. Oh, tak perasan.